Sains Komputer Tingkatan 5, Bab 1 Pengkomputeran. Kali ini kita akan lihat kepada topik 1.2 Seni Bina Komputer dengan subtopik 1.2.4 Penterjemah Bahasa Pengaturcaraan. Boleh dirujuk di buku teks muka surat 33. Pada subtopik ini kita akan lihat macam mana komunikasi antara manusia dan juga komputer berkomunikasi antara satu sama lain. Oleh itu, penggunaan penterjemah akan digunakan. Konsep ini serupa macam kita sebagai warga negara bagi satu negara cuba berkomunikasi dengan negara yang lain yang mempunyai bahasa yang berbeza, dan akhirnya untuk memahami kedua-dua komunikasi ini kita perlukan seorang penterjemah. Oleh itu, konsep ini kita gunakan juga di dalam seni bina komputer. Komputer akan melaksanakan tugas dengan mengikut arahan atau set kumpulan arahan yang ditulis oleh pengaturcara dengan menggunakan pelbagai jenis bahasa pengaturcaraan. Di mana komputer hanya memahami bahasa dalam bentuk kod mesin, iaitu dalam bentuk digit perduaan yang terdiri daripada kosong dan juga satu. Oleh itu, bagi komputer ini memahami keperluan arahan ataupun tugasan daripada manusia, kita perlukan satu penterjemah sebagai perantara komunikasi antara manusia dan juga komputer. Kategori bahasa pengaturcaraan ada dua kategori. Satu berbentuk bahasa aras tinggi dan satu berbentuk bahasa aras rendah. Bahasa aras tinggi adalah bahasa berasaskan objek dan juga visual, manakala dan lagi satu dia adalah bahasa berstruktur. Bagi bahasa aras rendah terdiri daripada bahasa himpunan dan juga bahasa mesin. Bahasa aras rendah merupakan bahasa pengaturcaraan bagi komputer yang wujud pada zaman dahulu. Boleh dikatakan pada waktu kemunculan mula-mula sebuah komputer. Kini, pada zaman teknologi sekarang, yang kita ada sekarang, komputer menggunakan bahasa aras tinggi. Jadi kita tengok apa yang dimaksudkan dengan bahasa aras tinggi dan juga bahasa aras rendah. Bahasa pengaturcaraan aras tinggi ni, dia sama macam kita guna bahasa manusia sendiri. Jadi bila kita gunakan bahasa pengaturcaraan aras tinggi ni, dia akan lebih mudah difahami berbanding dengan bahasa aras rendah. Kita akan tengok nanti macam mana konsep bahasa aras rendah. Bahasa aras tinggi ni, tadi kita lihat ada dua jenis, iaitu bahasa berasaskan objek dan visual dan juga bahasa berstruktur. Ini adalah jenis-jenis bahasa pengaturcaraan bagi bahasa berasaskan objek dan visual, dan kita juga ada contoh-contoh bahasa pengaturcaraan bagi bahasa berstruktur. Ini ada contoh-contoh dia. Bahasa aras tinggi ni lebih mudah dipelajari. Oleh itu, bahasa ini akan mudah digunakan bagi kita nak membina aturcara nanti. Sebagai pengaturcara, kamu tidak perlu mempunyai pengetahuan atau memahami perkakasan dan set arahan dalam bentuk kod perduaan komputer, kerana kesemuanya telah dilaksanakan oleh bahasa pengaturcaraan aras tinggi. Apa yang cuba dimasukkan kat sini adalah apabila kamu sebagai pengaturcara, kamu takkan sukar untuk membangunkan sesuatu kod aturcara. Kita akan tengok kenapa rumitnya bahasa pengaturcaraan aras rendah berbanding dengan bahasa pengaturcaraan aras tinggi ni. Bahasa pengaturcaraan aras rendah ni adalah penyataan yang digunakan untuk membina arahan bagi komputer dalam bentuk simbol yang ringkas. Kita tengok tadi, yang pertama kita ada bahasa himpunan. Bahasa himpunan ni tidak banyak pengaturcara boleh menulis aturcara tersebut dalam bahasa himpunan, kecuali bagi sebab-sebab tertentu seperti menggunakan perkataan khas dan melakukan tugas dengan cepat. Pengaturcara perlu memahami seni bina pemproses dan fungsi setiap perkakasan dalam
sistem komputer. Jenis yang kedua adalah bahasa mesin. Bahasa mesin ialah bahasa yang sukar difahami dan dimanipulasi. Kerana bahasa mesin ni kita bergantung kepada jenis komputer. Atau cara dalam bahasa mesin dibina hanya dalam bentuk digit perduaan, seperti contoh yang ni, 0 dan juga 1, gabungan 0 dan juga 1. Berikut merupakan contoh atau cara mengikut kategori bahasa pengatur caraan. Satu di sebelah kiri ini adalah bahasa pengatur caraan aras tinggi dan sebelah kanan ini adalah bahasa pengatur caraan aras rendah. Kita bagi contoh membina atur cara bagi mendarab dua nombor. Macam mana kita nak bina satu atur cara di mana dia akan melaksanakan pendaraban bagi dua nombor. Berbanding dengan bahasa aras tinggi seperti yang kita maklum sebelum ini, bahasa aras tinggi menggunakan bahasa tabi'i manusia, bahasa kebiasaan manusia. Jadi bila kita buat atur cara, satu penyataan baris atur cara, kita akan membuat seakan-akan konsep yang biasa kita gunakan, iaitu nombor yang pertama kita akan darabkan dengan nombor yang kedua, kemudian hasil pendaraban itu kita akan masukkan ke dalam jumlah. Bagi bahasa pengatur caraan aras rendah, ia adalah berbeza dengan bahasa pengatur caraan aras tinggi. Bila bahasa aras rendah ni, kita perlu ada kemahiran untuk setiap arahan sinteks arahan yang perlu digunakan. Contoh dekat sini, untuk kita masukkan nombor, iaitu input nombor, kita perlukan penyataan seperti ini. Bagi mendarabkan nombor, nombor 1 dan juga nombor 2, jadi kita perlukan arahan seperti ini. Untuk menyimpan hasil nombor 1, hasil pendaraban nombor 1 dan juga nombor 2, kita perlukan arahan penyataan seperti ini. Jadi ini amat menyukarkan seseorang pengatur cara. Dia perlu mahir setiap sinteks arahan yang perlu digunakan dalam pembinaan atur cara. Manakala di bawah ini adalah contoh bagi bahasa mesin. Di mana kita tahu bahasa mesin adalah terdiri daripada 0 dan juga 1. Oleh itu, bagi setiap nombor yang ni, contohnya, Y sama dengan 12 tambah 8. Bila kita cuba nak menambahkan nilai 12 tambah 8 ni, kita perlu ubahkannya, kita perlu hafal dalam bentuk nombor perduaan. Saya tak nak uraikan lebih lanjut. Jadi sini adalah gambaran macam mana nilai 12 itu akan ditukarkan ataupun diubah kepada bentuk nombor perduaan. Jadi pengatur cara perlu mahir nilai perduaan ini bagi menentukan persamaan dengan nilai yang sebenar. Seterusnya, kita akan lihat apakah penterjemah-penterjemah yang ada dalam bahasa pengatur caraan. Ini kerana tugas penterjemah adalah untuk menukarkan arahan dalam bentuk yang difahami manusia kepada bentuk yang difahami mesin. Sebelum atur cara dilaksanakan. Sama juga selepas hasil diperolehi, bagaimana bahasa mesin itu akan diubah ke dalam bahasa yang difahami oleh manusia. Daripada rajah ini telah diringkaskan. Terdapat 3 jenis penterjemah bagi bahasa pengatur caraan, iaitu kita ada pengkompil yang kita panggil sebagai compiler, pentafsir ataupun interpreter, dan juga penghimpun yang kita panggil sebagai assembler. Penterjemah ini diwujudkan, dibangunkan mengikut aras bahasa pengatur caraan dia. Kalau kita lihat di sini, aras tinggi, bahasa pengatur caraan aras tinggi yang terdiri pada contoh-contoh seperti ini, menggunakan
jenis penterjemah, pengkompil dan juga pentafsir, iaitu compiler dan juga interpreter. Mengikut jenis bahasa pengaturcaraan dia. Manakala bahasa pengaturcaraan aras rendah, seperti bahasa himpunan dan juga bahasa mesin, dia hanya menggunakan bahasa penghimpun, iaitu assembler. Menunjukkan dekat sini bahawa bahasa pengaturcaraan penghimpun ni, penterjemah penghimpun ni merupakan penterjemah yang pertama sekali yang adalah yang dibangunkan, iaitu sejak adanya kategori bahasa pengaturcaraan aras rendah. Apabila sudah berada di bahasa pengaturcaraan aras tinggi, kita sudah menggunakan pengkompil dan juga pentafsir. Kita akan lihat apakah peranan dan juga fungsi bagi setiap jenis penterjemah yang telah ada setakat ini. Yang pertama, kita akan tengok pada pengkompil. Pengkompil ni ataupun compiler menukarkan seluruh kod sumber atau cara ke dalam bentuk kod mesin sebelum dilaksanakan. Manakala pentafsir, dia akan menukarkan kod sumber atau cara mengikut baris demi baris dengan satu baris dalam satu masa. Maksud dia kat sini, perbandingan antara kedua-dua ni adalah, pengkompil ni, dia akan, apabila kita membina atau cara yang panjang, dia akan baca keseluruhan kod atau cara tersebut, baru dia akan terjemahkan. Manakala pentafsir ini ataupun interpreter ni, dia akan baca satu baris, dia terjemah, kemudian dia akan baca lagi satu baris, dia akan terjemah, dia akan baca satu baris, dia akan terjemah sampailah atau cara itu berakhir. Oleh itu, boleh dikatakan pentafsir adalah lebih interaktif berbanding dengan pengkompil yang lain. Pengkompil seperti compiler ni. Manakala bahasa himpunan diterjemahkan kepada bahasa mesin oleh assembler. Selepas ini, kita akan lebih tumpu kepada bahasa pengaturcaraan Java. Kerana bahasa pengaturcaraan Java ni adalah bahasa yang melibatkan dua proses semasa penterjemahan, iaitu dia akan guna compiler dan juga interpreter sebelum diproses oleh CPU. Pada peringkat awal atau cara Java, pengkompil JVEC menukarkan atau cara ke bentuk yang dipanggil bytecode. Proses ini berlaku dalam ingatan JVM. Bytecode kemudiannya ditafsirkan pula oleh atau cara lain yang dinamakan sebagai Java. Atau cara Java ini mentafsir bytecode baris demi baris dan menukarkan kepada bentuk kod mesin untuk dilaksanakan oleh pemproses ataupun CPU. Kita boleh tengok rajah ni. Gambar rajah ni menunjukkan proses yang berlaku apabila bahasa pengaturcaraan aras tinggi diterjemahkan kepada kod mesin sebelum diproses. Kita tengok interpreter dan juga compiler, peranan dia. Bahasa pengaturcaraan Java yang dibangunkan oleh pengaturcara akan dikompil ke dalam bentuk bytecode. Sebab dah dikompil dalam bentuk bytecode, kemudian dia akan ditafsirkan ke dalam bentuk kod mesin supaya difahami oleh komputer. Manakala kalau kita tengok ada contoh bahasa pengaturcaraan yang lain, dia hanya support compiler sahaja dan ada juga yang support interpreter sahaja. Jadi contoh kat sini kita ambil bahasa pengaturcaraan C ni, apabila dia menggunakan compiler, dia akan terus bentuk dalam kod mesin. Untuk interpreter, kita ambil contoh bahasa pengaturcaraan Python. Bila dah ditafsirkan, barulah dia akan bentuk dalam bentuk kod mesin. Jadi kesimpulan kat sini, bila kita menggunakan bahasa pengaturcaraan Java, jadi kedua-dua jenis penterjemah ini akan digunakan apabila kita nak melaksanakan sesuatu atau cara.
Berikutnya kita akan masuk kepada subtopik 1.2.5, rumusan pelaksanaan atau cara dalam sebuah pemproses. Ini adalah subtopik yang terakhir bagi topik 1.2 seni bina komputer. Boleh rujuk dalam buku teks muka surat 37. Pada subtopik yang terakhir ini, kita akan simpulkan macam mana seni bina komputer ini melaksanakan tugasnya bagi memastikan segala arahan ataupun data yang diterima daripada pengguna dapat dikeluarkan ataupun dihasilkan agar data tersebut ataupun maklumat dapat digunakan oleh manusia. Okey, ini adalah gambar rajah yang boleh kita lihat secara ringkas macam mana proses komputer melaksanakan operasinya sehinggalah ke paparan output. Okay, kita tengok yang pertama, pada bahagian permulaan, rajah ni menunjukkan gambaran pelaksanaan pengatur cara C yang diinputkan melalui peranti input. Peranti input seperti keyboard ataupun mouse, dan dikompil dengan menggunakan penterjemah jenis compiler yang biasanya dibina bersama dengan bahasa pengaturcaraan sendiri. Jadi bahasa pengaturcaraan yang berkemungkinan boleh digunakan adalah seperti Dev C++, Microvisual C, Turbo C dan sebagainya. Kemudian setelah input diperolehi, data telah dikompil. Compiler tadi akan menukarkan bahasa pengaturcaraan aras tinggi kepada bentuk bahasa mesin. Bila dah ditukar dalam bentuk bahasa mesin, ia akan dihantar ke ingatan untuk disimpan sementara semasa untuk diproses. Kemudian unit kawalan, unit kawalan yang ni, unit kawalan akan memberikan isyarat untuk mencapai data dan memberi arahan dari ingatan utama. Data dan arahan tersebut akan dihantar ke daftar ingatan dalam pemproses melalui bas data. Sebelum ni kita dah belajar tentang beberapa bas. So dalam CPU ni akan dilaksanakanlah daftar, unit kawalan dan juga ALU. Selepas itu, data dan arahan akan melalui kitaran mesin capai nyakut laksana tadi di dalam CPU tadi sehingga selesai semua arahan. Dan seterusnya menyimpan hasil pemprosesan ke ingatan utama melalui bas data semula. Untuk dipamerkan di dalam peranti output seperti monitor ataupun printer. Jadi melalui kitaran mesin ini yang berlaku di antara CPU dan juga RAM dan juga komputer.